Bertemu kembali penuntasan berita bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan menarik bakal kami paparkan untuk edisi 1307 malam ini. Mustahil wujud kemajuan tanpa rahmah. Vaksin dibeli tanpa kelulusan peguam negara. Hoi ahoi, ini menantu siapa? Minta maaf, lepas itu buat lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata masalah kleptokrat di negara ini sistemik, bukan membabitkan hanya seorang individu, sebaliknya ramai pihak. Situasi ini menyukarkan penjawat awam untuk mempertahankan negara kerana satu dunia sudah mengetahui Malaysia tercemar dengan masalah kleptokrat sistemik. Ramai yang terlibat. Ada yang disiasat, ada yang belum siasat, ada telah didakwa, ada yang belum didakwa. Tetapi tak perlulah pimpinan politik mewar-warkan soal kebersihan, melainkan mereka dapat catat rekod dan prestasi yang baik. Katanya ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Keuangan di bangunan perbendaharaan baru-baru ini, beliau menegaskan akan terus bertekad dan tidak mahu tolak ansur lagi dengan masalah kleptokrat yang sudah menjadi budaya dan tradisi. Saya tahu ini susah. Saya belajar umpamanya berdasarkan pengalaman lebih sukar untuk membetul dan memperbaiki. Perubahan ini lebih sukar daripada hanya mematuhi. Kalau kita hanya ikut sistem lama, kita pun kaya, keluarga pun kaya dan bantahan itu tidak kuat. Kalau sistem itu semuanya sistemik. Masalah rasuah itu dianggap sistem yang diterima pakai. Kalau kita menolak, risiko besar kerana kita berdepan maha kaya dan maha kuasa dengan gelaran tinggi Datuk Seri Tan Sri Tun, ujarnya. Anwar menggesa semua badan penguatkuasaan mengambil tindakan segera sekiranya mendapati wujud pelanggaran pada pelbagai peringkat tanpa mengira kedudukan. Kita ambil tindakan terutama dari segi hukum berdasarkan fakta dan hukum, jelasnya. Anwar juga mengulangi penegasannya bahawa amalan dan budaya lampau meneruskan projek tanpa menepati peraturan tidak boleh lagi diteruskan. Tugas ini menurut beliau terserah kepada Ketua Pengarah, Ketua Bahagian, pimpinan kementerian untuk memastikan perkara itu tidak berlaku pada semua peringkat. Merujuk kepada Belanjawan 2023, Perdana Menteri berkata bahawa ia akan memberi fokus untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara menerusi keyakinan pelabur yang seterusnya berupaya memberi rahmah kepada rakyat secara menyeluruh. Ini satu cabaran yang sangat rumit di mana kita boleh meyakinkan golongan kaya untuk melabur dan kumpulan miskin mendapat faedah kerana kadang-kadang ada pembenturan idea. Jadi dasar perimbangan penting kerana ia asas dalam Al-Quran. Kalau semua ini diimbangi, itu contoh terbaik manusia bagaimana kita dapat menterjemahkan madani. Kita sebut madani mahu pacu pertumbuhan tetapi tidak peduli ihsan, rahmah, ia tidak mungkin tercapai, demikian tegas Perdana Menteri. Jelas pengerusi Pakatan Harapan itu ia bukan hanya melibatkan soal kaum atau daerah tetapi terarah kepada kumpulan rakyat. Kalau dia miskin tegar, dia bukan angka. Di Kementerian Keuangan hidup dengan angka, data dan statistik, tapi jangan dia pukau kita. Umpamanya statistik miskin tegar dahulu 30%, sekarang 5% dan kita kata kejayaan yang besar. Angka, data dan statistik penting tetapi jangan sesekali memukau serta memberi keselesaan. Kerana kalau kita masuk kategori itu mungkin tidak akan maafkan sistem. Saya tidak mahu merasa tidur nyenyak kalau orang merasa tersisih serta tidak dipedulikan pemimpin negara. Justru ada berharap beberapa masalah dalam Belanjawan 2023 dapat ditangani tanpa berselindung atau memberikan kenyataan samar kepada rakyat. Demikian impian bagaimana sebuah negara yang maju, aman, berhikmah dengan penuh keihsanan dan rahmah untuk semua rakyatnya. Tidak kira kaum, agama dan budaya mahupun jantina. Hanya golongan kleptokrat yang tidak mahu negara sedemikian. Marilah kita buang sikap kebencian dan dendam hasutan syaitan kerana bukan hanya meletihkan, malah bercanggah dengan ajaran Islam.
Bekas Ketua Setiausaha Sulit kepada Tan Sri Mahyadi Mak Yassin, Datuk Dr. Marzuki Mohamad menyela Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana membuat keputusan Kementerian Kesihatan KKM akan membentangkan kertas putih perolehan vaksin dan kos berkaitan di Parlimen pada persidangan akan datang. Kementerian Kesihatan akan membentangkan kertas putih mengenai perolehan vaksin dan kos yang berkaitan, kerana sebagainya tidak mengikuti peraturan dan ditangani oleh menteri tanpa persetujuan Jabatan Peguam Negara. Kata Anwar, saya tak faham kenapa Kabinet seperti yang diumumkan oleh PM10 buat keputusan untuk bentang kertas putih mengenai perolehan vaksin. Kononnya perolehan dibuat dengan tidak teratur tanpa kelulusan Peguam Negara. Keputusan perolehan vaksin telah dibawa ke Kabinet untuk kelulusan. Biasanya agensi-agensi berkaitan beri ulasan terlebih dahulu ke atas memorandum Jemaah Menteri untuk perolehan vaksin. Saya percaya Jabatan Peguam Negara antara agensi yang beri ulasan, katanya dalam satu kenyataan. Marzuki menegaskan perolehan vaksin adalah hal keputusan Kabinet. Lebih jelas, isu perolehan vaksin telah dibawa ke perhatian PAC pada tahun 2021. Dalam laporan setebal 521 muka surat, PAC mengesahkan bahawa perolehan vaksin telah dibuat secara teratur, ujarnya. Beliau mengingatkan bahawa pengerusi PAC pada ketika itu ialah Ahli Parlimen DAP Wong Kah-Wok. Nurul Izzat juga anggota PAC pada ketika itu. Jadi ke mana nak dibuang laporan PAC setebal 521 muka surat itu? Ini semua kerja buang masa bidasnya. Terdahulu Perdana Menteri berkata Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa akan memperincikan perkara terbabit apabila kertas putih berkenaan dibentangkan nanti. Kertas putih ini akan dibentangkan kerana pada peringkat awal dikesan terdapat keterisan kerana dipercayai tidak melalui peraturan atau proses yang sepatutnya. Perolehan bagi sesetengah vaksin ini amat diragui dari segi jumlah dan kos yang terlibat, tegas Anwar, lapor Berita Harian. Menurut Anwar, menteri-menteri terlibat perlu menjawab dan memberi penjelasan berhubung perkara berkenaan. Ketika COVID-19 mula melanda negara, Menteri Kesihatan ketika itu, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, tidak ada kes kematian akibat wabak tersebut pada waktu itu. Selepas Kerajaan Tebuk Atap merampas kuasa pada hujung Februari 2020, Datuk Seri Dr. Adham Baba mengambil alih jawatan sebagai Menteri Kesihatan. Serangan COVID-19 semakin dahsyat dan angka kes jangkitan saban hari berjumlah sehingga ribuan kes. Perolehan vaksin diuruskan bersama dengan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin selaku penyelaras program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK. Beliau kemudian bertukar portfolio dengan Adham setelah Kerajaan Tebuk Atap Mahyadin tumbang dan digantikan dengan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Menteri Keuangan ketika itu Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memberi kelonggaran kepada kedua-dua kementerian untuk menguruskan perbelanjaan berhubung pelaksanaan PIK tertakluk kepada siling peruntukan 5.8 bilion ringgit yang diluluskan Kementerian Keuangan. Mengulas mengenai isu yang sama, Khairi berkata semua perolehan yang dibuat kerajaan ketika pentadbiran Perikatan Nasional dibentangkan kepada Kabinet. Justru AGC akan mengetahui dan memberikan ulasan mereka. Perolehan ditandatangani oleh Kementerian Kesihatan, katanya, seperti dipetik New Straits Times. Kalau semua prosedur teratur dengan cantik, maka tidak perlu Marzuki berasa sentap. Biarlah pihak yang bertanggungjawab termasuk Peguam Negara Tan Sri Idris Harun menjawabnya di Dewan Rakyat. Anggaplah ini ujian pertama bagi Kabinet Bayangan untuk memantau Kerajaan Perpaduan. Cuma pastikan pemimpin Kabinet Bayangan ini hadir pada hari persidangan Dewan Rakyat yang dijadualkan pada 13 Februari hingga 30 Mac 2023. 2 hari lalu, Ahli Jawatan Kuasa Kerja UMNO Datuk Dr. Puan Zarkasi melontar satu persoalan di Facebook beliau yang merujuk kepada kenyataan media Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyebut tentang projek yang diberi kepada anak menantu. Beliau kemudian mengulangi kenyataan dalam hantarannya berhubung menantu Tan Sri Mahyadi Mak Yassin ketika menjadi Perdana Menteri ke-8 yang didakwa mendapat projek Jabatan Immigration National Integrated Immigration System atau NIIS yang bernilai 1.16 bilion ringgit. Semoga ada pendedahan, tindakan dan pendakwaan diambil dalam masa terdekat jika wujud rasuah dan salah guna kuasa
kegasnya. Nampaknya apa yang diharapkan oleh Puan itu sudah berhasilkan bibit-bibit pembongkaran kebenaran. Beberapa media melaporkan bahawa sumber mengesahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang menyiasat pemberian satu kontrak lumayan untuk menantu seorang bekas Perdana Menteri. Laporan memetik sumber yang enggan dinamakan bahawa siasatan SPRM memfokuskan kemungkinan berlaku salah guna kuasa berkaitan NIIS. SPRM sedang menyiasat bagaimana kontrak itu diberikan dan kaitan syarikat itu dengan mereka yang berkuasa ketika itu, katanya lapor Free Malaysia Today. Sumber dipetik sebagai berkata bukti baharu berhubung kes itu muncul, termasuk projek terbabit kini diklasifikasikan projek sakit kerana hanya mencapai sedikit kemajuan. SPRM mungkin memanggil anggota kanan kerajaan terdahulu sebagai sebahagian siasatannya. Dalam hubungan ini, Perdana Menteri membidas pihak yang mengkritik pelantikan anaknya Nurul Izzah sebagai penasihat, sedangkan mereka memberikan kontrak berbilion atau ratusan juta ringgit kepada anak atau menantu atau kroni ketika mereka berkuasa. Ana berkata, beliau terbuka kepada kritikan tetapi kumpulan ini tidak wajar menyuarakan bantahan. Menantu Mahyadin, Datuk Muhammad Adlan Berhan, dinamakan dalam laporan media pada Disember 2020. Menurut laporan The Vibes, menantu pengerusi Perikatan Nasional itu juga dinamakan sebagai antara seorang pemain utama dalam kontrak bernilai 1.16 bilion ringgit untuk NIIS. Portal tersebut mendakwa Muhammad Adlan mempunyai hubungan kepada salah seorang pendahulu projek Syarikat Perkhidmatan Keselamatan S5 Holdings Incorporation. Pemilik S5 lain ialah S7 Holdings yang Berhad 76.38%, anak syarikat MyEG Services Berhad iaitu MyEG Capital yang Berhad 10% dan Merrington Assets Limited 10%. NIIS dicadangkan oleh Mahyadin, Menteri Dalam Negeri ketika itu di bawah Kerajaan Pakatan Harapan selepas membatalkan Sistem Kawalan Immigration Nasional atau SKIN kerana isu kos yang tinggi. Sistem NIIS yang kononnya bakal mengurangkan kos kini didakwa sudah menjadi projek sakit. Kalau sakit tentu perlu rawatan insentif yang mungkin menambah kos bukan mengurangkannya. Demikian akibatnya apabila negara diperintah oleh golongan kakistokrasi, biarlah SPRM menyiasatnya sama ada berlaku penyelewengan dalam penganugerahan projek atau pelaksanaan projek. Semakin lama semakin mengelirukan slogan bersih dan stabil Perikatan Nasional. Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria memohon maaf kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini kerana mendakwa Anwar membenarkan amalan LGBT iaitu lesbian, gay, bisexual dan transgender dalam ceramah pada kempen Pilihan Raya Umum ke-15 tahun lalu. Permohonan maaf beliau dibuat di Mahkamah Tinggi Taiping sebagai sebahagian daripada penghakiman persetujuan untuk menyelesaikan kes saman fitnah yang dikemukakan oleh Anwar terhadapnya. Demikian lapor Free Malaysia Today. Peguam Anwar Datuk SN Nair berkata anak guamnya bersetuju dengan penyelesaian itu sebagai tanda muhibah dan membiarkan perkara itu selesai demi kepentingan semua pihak. Apabila seorang individu menyesal iaitu atas perbuatannya dan memohon maaf dengan suci hati sebagai pemimpin yang baik budinya akan menerima permohonan maaf itu dan menarik balik saman, kata Nair seperti dipetik. Penyelesaian tersebut telah membersihkan nama baik Anwar bahawa tuduhan tersebut adalah tidak benar. Anwar memfailkan saman kepada Razman pada 5 Disember berhubung fitnah ahli Dewan Undangan Negeri Gunung Semanggul itu. Pemimpin PAS itu dalam kempennya berkata Anwar akan mempromosikan agenda LGBT, membenarkan perkahwinan sejenis dan menyokong agenda komunis jika menjadi Perdana Menteri. Anwar menuntut ganti rugi 5 juta ringgit dalam injuksi untuk menghalang Razman daripada membuat kenyataan lanjut berunsur fitnah terhadap dirinya. Menurut kenyataan tuntutan, dakwaan Razman membayangkan bahawa Anwar telah menyalahgunakan kuasanya sebagai ahli parlimen juga seorang penipu, pengkhianat, munafik dan bukan orang Islam yang baik. Pada 14 November 2022, Razman berkata beliau tidak akan meminta maaf kepada Anwar berhubung kenyataan itu. Katanya beliau sudah menerima surat saman daripada Anwar dan menegaskan akan terus memimpin PAS Perak untuk menyekat pengerusi Pakatan Harapan itu daripada berkuasa di negeri berkenaan. Menurut beliau, PAS akan terus menjaga ummah dan kelangsungan Islam di Perak dengan tidak melepaskan negeri itu kepada Pakatan Harapan. Kononnya perjuangan lebih penting buat parti tersebut. Ingin saya menegaskan bahawa saya tidak akan memohon maaf. Saya tidak akan memohon maaf. Kalau dikata agenda di bawah PH diketuai Datuk Seri Anwar Ibrahim dan di belakangnya kita tahu tonggaknya adalah DAP dan berdasarkan kenyataan pimpinan PH selama 22 bulan dan kenyataan disebut di luar negara, saya yakin saya tidak memfitnah.
Ini kenyataan yang cuba diselindungkan daripada rakyat. Katanya dalam satu sidang media, Lapo Astro Awani dengan angkuh beliau berkata saman bernilai 5 juta ringgit dihantar Anwar itu adalah kecil jumlahnya berbanding perjuangan menyelamatkan akidah umat Islam. Kerana beliau tidak gentar untuk bertemu atau berdebat dengan Anwar berhubung isu tersebut. Islam melarang pemimpinnya daripada bersikap angkuh. Namun sikap itu dilihat amat jauh daripada pimpinan PAS. Keangkuhan Razman dicantas oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila terbuka hati pemimpin UMNO BN Negeri Perak untuk bekerjasama dengan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan negeri Perak yang dipersetujui oleh Sultan Perak, Sultan Nazri Muizzuddin Shah. Baginda amat murka dengan pemimpin penunggang agama yang menggunakan surau dan masjid untuk agenda politik selain menabur fitnah, racun perpecahan perpaduan kaum. Sudah lebih 2 bulan kerajaan perpaduan yang dipimpin Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Adakah perkahwinan lelaki dengan lelaki sudah dibenarkan? Adakah komunis sudah menguasai negara ini? Demikian cabulnya mulut pemimpin yang dicela oleh Islam sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan sangkaan kerana sebahagian daripada sangkaan itu dosa dan janganlah kamu mengintip dan janganlah mengumpat satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu berasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Allah melarang perbuatan memfitnah kerana kesannya amat buruk yang boleh memecah belahkan umat manusia dan masyarakat Islam. Sebagai wakil rakyat, gunakanlah kesempatan ini untuk membuat kerja mencari pahala, bukan mengumpul dosa. Percayalah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberkati jalan fitnah, apatah lagi untuk mencapai kekuasaan. Bagi memerintah negara, elakkan tabiat hari ini minta maaf, esok buat lagi. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Terima kasih untuk perhatian. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.